Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan topik 12, etika sebagai isu kefalsafahan dekolonisasi. Nama saya Amir Azim bin Amir Hussein, nombor metrik B082110169169 dari kos BEZ 11. Untuk subtopik pertama, menyahkan atau melenyapkan insan, anthropocentrism, Eurocentrism. Okey, pertama sekali, anthropocentrism. Anthropocentrism berasal daripada bahasa Yunani kuno anthropos yang membawa maksud manusia dekentron, yang membawa maksud pusat. Ajaran yang menyatakan bahawa pusat alam semesta adalah manusia. Hubungan manusia dengan alam yang salah satu bentuknya adalah anthropocentris, di mana manusia menjadi pusat dari alam. Merupakan kepercayaan bahawa manusia adalah entiti paling penting alam semesta. Anthropocentrism juga mentafsirkan atau menganggap dunia dari segi nilai dan pengalaman manusia. Adanya tumbuhan, haiwan, lingkungan hidup atau ekosistem dan segala sumber daya alam disediakan bagi keperluan manusia. Akhir sekali, anthropocentrism dianggap sangat tertanam dalam banyak budaya manusia moden dan tindakan sedar. Ini adalah konsep utama dalam bidang etika alam sekitar dan falsafah alam sekitar, di mana ia sering dianggap sebagai punca utama masalah yang dicipta oleh tindakan manusia dalam ekosfera. Okey, seterusnya, anthropocentrism menurut perspektif Islam. Pertama sekali, Al-Quran tidak menempatkan manusia sebagai penguasa yang memiliki hak tidak terbatas terhadap alam. Manusia juga diberi kelebihan oleh Allah atas segala sesuatu di alam ini. Tetapi itu tidak menjadikan kita sebagai penguasa alam kerana alam dan isinya adalah tetap milik Allah. Yang terakhir, manusia diberi hak atas alam hanya sebagai pengelola, pemelihara dan pemakmur. Seterusnya, anthropocentrism menurut perspektif Barat. Pandangan Barat bahawa manusia merupakan pusat dan tujuan akhir dari alam semesta. Paradigma anthropocentrism sekular yang menempatkan intelektual manusia sebagai puncak ukuran kebenaran. Kali ini saya akan menerangkan tentang Eurocentrism. Okey, Eurocentrism atau juga Eurocentricity atau Western Centrism ialah pandangan dunia yang berpusat pada tamadun Barat atau pandangan berat sebelah yang memihak kepada tamadun bukan Barat. Skop sebenar Eurocentrism berbeza dari seluruh dunia Barat ke benua Eropah atau lebih sempit lagi ke Eropah Barat, terutama semasa Perang Dingin. Apabila istilah ini digunakan secara sejarah, ia boleh digunakan merujuk kepada pendirian apologetik terhadap kolonialisme Eropah dan bentuk imperialisme lain. Ia kerap digunakan dalam konteks dekolonisasi dan pembangunan serta bantuan kemanusiaan yang ditawarkan oleh negara perindustrian kepada negara membangun. Istilah ini sejak itu telah digunakan untuk mengkritik naratif kemajuan Barat. Sarjana Barat yang telah memperkecilkan dan mengabaikan sumbangan bukan Barat, dan untuk membezakan epistemologi Barat dengan cara mengetahui orang asli. Menurut J.M. Bloud, kepercayaan tersebut adalah satu bentuk teori peresapan budaya berpusatkan Eropah, Eurocentric diffusionism, yang mempercayai bahawa Eropah sebagai pencetus peradaban manusia sama ada di kawasan tertentu atau di seluruh dunia. Okey, kolonisasi berpaksikan Eurocentrism. Pandangan Eurocentrism ini termasuk dalam kategori mengabaikan nilai masyarakat yang bukan Eropah dan dilihat lebih rendah daripada masyarakat Barat serta mengabaikan apa yang orang Asia atau orang Afrika lakukan kepada masyarakat Barat. Gagasan ini melihat sejarah masyarakat bukan Eropah sebagai sebahagian daripada pengembangan Eropah dan pengaruh kepada civilizing, proses ketamadunan. Proses kolonisasi berpaksikan kepada aliran Eurocentrism melalui 3 kaedah penjajahan. Pertama sekali, penjajahan epistemologi. Kedua, penjajahan manusia, dan yang terakhir ialah penjajahan wilayah atau tanah, pembesaran kawasan. Okay, saya serahkan kepada Muhammad Adlan.
Okey, nama saya Muhammad Adlan. Nombor metrik B08-211-0067. Saya akan bentangkan tentang akibat dualism Cartesian. Okey, untuk poin pertama, dualism adalah sesuatu konsep berhubungan dengan kewujudan dua elemen yang berbeza pada suatu benda atau perkara. Poin kedua, intipati cabaran falsafah semasa yang sedang dihadapi oleh umat manusia lokal dan global yang terbit dari pemikiran falsafah dualism, membahagikan kehidupan kepada dua pendekatan ekstrim, iaitu berfikir sebagai sifat mutlak manusia. Yang kedua, alam benda sebagai makhluk yang tidak mempunyai apa-apa nilai dan makna. Dan untuk yang ketiga, tokoh yang memperkenalkan falsafah dualism Cartesian ialah René Descartes. Kesan memahami dualism Cartesian. Poin yang pertama, mengetahui hakikat manusia dan memahami manusia secara mendalam. Yang kedua, memahami manusia dari pelbagai cara dan sudut pandangan. Yang ketiga, mengetahui kedudukan manusia di alam semesta. Keempat, mengetahui aspek-aspek bahagian tubuh badan manusia. Dan yang terakhir, mengetahui erti, makna, nilai-nilai hidup manusia. Ini adalah contoh dualism Cartesian. Yang pertama, mind body problem. Then subjektif objektif. Lepas tu kuantitatif dan kualitatif. Kemudian spiritual dan material. Kemudian moral dan legal. Dan untuk yang terakhir, seni dan sains. Aliran falsafah dualism. Atheism. Dari sudut etimologi, atheism berasal dari perkataan Yunani iaitu atheist yang bermaksud tanpa Tuhan. Aliran ini tidak percaya atau kurang kepercayaan tentang kewujudan Tuhan atau Tuhan-Tuhan. Materialism. Dari sudut etimologi, materialism berasal dari Yunani. Material yang bermaksud benda. Materialism ialah satu fahaman yang menganggap kewujudan hanyalah berunsurkan material lalu pemikiran, jasad, pengetahuan, alam dan sebagainya yang berkembang berasaskan material. Naturalism. Istilah nature telah dipakai dalam falsafah dengan pelbagai erti. Bermula dari dunia yang dapat dilihat manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Yang terakhir, reductionism. Aliran reductionism bertujuan untuk merapatkan jurang antara ilmu sains dan kemanusiaan. Reductionism ialah satu fahaman yang segalanya mesti diturunkan kepada satu konsep asasi yang mesti dipersetujui oleh semua. Aliran reductionism terbahagi kepada dua, iaitu scientism dan positivism. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syazli Fikri bin Suhaimi. Nombor metrik B082-110031. Saya akan menerangkan tentang topik menjayakan epistemic humility. Epistemic bermaksud perkara yang berkaitan dengan pengetahuan. Epistemic terbagi kepada dua, iaitu epistemic arrogance and epistemic humility. Epistemic arrogance bermaksud kesombongan dan kemegahan intelektual, manakala epistemic humility ialah tawaduk dan rendah diri. Nilai murni yang muncul daripada pengiktirafan kepada kerapuhan keyakinan epistemik, iaitu keyakinan yang diterapkan kepada proses untuk mendapatkan, menilai dan menggunakan pengetahuan. Epistemic humility sebagai contoh, sebagai perasaan rendah diri terhadap
andaian kepada pemahaman sendiri. Misalnya, sebagai seorang pelajar, kita perlu mengetahui sebahagian diri kita tidak mengetahui banyak perkara dan sebab itulah kita perlu menuntut ilmu sehingga ke negeri China walaupun kita di mana jua. Dalam masuk perihal di atas, kita mengetahui bahawa pemahaman kita terhadap dunia tidak lengkap meskipun kita sudah belajar sejak usia kecil dan kesannya berkemungkinan kita tidak akan memahami sesuatu perkara secara jelas seperti kita rasakan. Epistemic humility ada dua, bermaksud merendah diri untuk belajar diperlukan untuk membangunkan insan seperti ada tiga, iaitu insan bersepadu, insan sejahtera dan insan ekologi. Saya Muhammad Firdaus bin Basri, domestik saya di 0821104115. Saya akan menerangkan tentang insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Okey, ini dia huraian tentang ciri-ciri utama untuk mencapai epistemic humility. Semakin wisih, semakin tunduk. Yang pertama, semakin berilmu atau semakin tinggi pangkat seseorang itu, semakin merendahkan dirinya apabila bergaul dengan masyarakat dan tidak sombong. Sebagaimana kita tahu bahawa kita hanya manusia biasa, di sisi Tuhan dan pangkat dunia tidak membawa apa-apa manfaat. Sintesis ilmu dan amal. Maksud sintesis ialah menyatukan yang pertama maksud ilmu adalah pengetahuan dan amal ialah perbuatan. Jadi sintesis ilmu dan amal bermaksud penyatuan pengetahuan dan perbuatan. Okey, maksud insan berilmu bersepadu. Insan berilmu bersepadu membawa maksud ilmu pengetahuan berkembang dan subur membawa nilai membina insan yang terbaik. Ilmu jabatan hidup. Kata-kata yang membuktikan bahawa ilmu penting dalam hidup manusia. Tanpa ilmu, pelaksanaan sesuatu ibadat akan menjadi cacat kerana ketidaksempurnaan. Saya Encik Muhammad Muhammad Fitri Wong, nombor metrik B08 211 0297. Dan saya akan bincangkan tentang penghasilan ilmu baru insan falsafah bersepadu. Insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Sejahtera merupakan istilah berkonotasi positif yang bermaksud aman dan makmur, senang dan tenteram, terpelihara dari bencana. Ini merupakan lingkaran sejahtera. Dan ciri-ciri lingkaran sejahtera ialah etika, emosi, rohani, kognitif, fisiologi, intelek, budaya, masyarakat, ekonomi, dan ekologi. Egoisme versus ecological. Egoisme. Istilah egoism berasal dari bahasa Latin ego yang bermaksud aku. Teori yang menganggap sesuatu nilai itu baik apabila ia menguntungkan diri sendiri. Diasaskan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche. Menurut beliau, kemoralan ialah kepentingan diri, pemeliharaan diri, mengasihi diri, kesedaran diri, dan seumpamanya. Individu yang berpegang kepada falsafah ini percaya bahawa mereka harus mengambil keputusan yang dapat memberi faedah yang maksimum kepada diri sendiri. Teori egoisme bermaksud individualistik. Dan manakala ecological, secara etimologi, kata ekologi berasal dari bahasa Yunani
ekologi yang terdiri dari penyatuan kata Yunani oikos yang bermaksud rumah atau tempat tinggal dan logo yang bermaksud belajar atau risalah. Dalam pengertian ini, ekologi bermaksud kajian rumah. Kajian tentang hubungan antara organisme hidup dengan alam persekitarannya. Semua kehidupan terpaksa saling bergantung sesama sendiri dan perlu bergantung kepada persekitaran dalam komuniti masing-masing atau dengan komuniti lain. Objektif kajian ekologi adalah untuk menentukan bagaimana faktor abiotik, iaitu kelembapan suhu antara lain, berinteraksi dengan faktor biotik, hubungan antara kepelbagaian makhluk hidup yang banyak terdapat di habitat yang sama. Konsep ekologi manusia merujuk kepada kajian saintifik mengenai hubungan antara manusia dengan alam sekitar, termasuk keadaan semula jadi, interaksi dan aspek ekonomi, fisikologi, sosial, dan budaya. Oleh itu, ekologi memberi tumpuan kepada mengkaji ekosistem atau populasi secara umum. Sekian, terima kasih.